Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Ma'nur, nombor matrik 290196 akan membentangkan tugasan tokoh kemerdekaan. Aksi cerita dalam sesebuah negara dilakonkan oleh tokoh-tokohnya. Setiap persona mempunyai ciri-ciri tersendiri. Setiap individu mempunyai kualiti dan sifat yang unik. Tokoh adalah merujuk kepada cara tokoh protagonis, antagonis dan tokoh penting yang lain diperkenalkan kepada pembaca. Sebagai contoh, pengarang memberikan latar belakang tersurat dan tersirat tentang watak seseorang tokoh yang diceritakan. Pengarang memberikan penerangan terperinci tentang penampilan tokoh, mentaliti, personaliti, tetapan dan fungsi linguistik, kaedah tidak langsung pembangunan tokoh termasuk huraian, pertuturan dan emosi tokoh lain, serta tabiat, pemikiran dan tindakan tokoh sendiri sebagai tindak balas kepada cabaran. Nama tokoh-tokoh fiksyen boleh dikelaskan kepada pelbagai kategori bergantung pada perspektif pengarang penamaan. Berbilang kategori penamaan boleh digunakan serentak untuk mengkategorikan angka bergantung pada teguran dan pandangan antara pelbagai jenis personality fiksyen ialah Saya Nomaisarah binti Baharun, nombor matrik 290444. Assignment tokoh kami memilih Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dari tahun 1955 hingga Malaya mencapai kemerdekaan 1957, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Negara. Beliau iaitu anak kepada Sultan Kedah yang ke-24, adalah ahli kerabat diraja dan tokoh terpenting dalam pembangunan Malaysia yang merdeka. Sehingga kemerdekaan dimenangi oleh Abdul Rahman aktif dalam United Malay National Organisation yang berkempen menentang Malayan Union of Britain. Selepas Sarawak, Sabah, Singapura bergabung untuk menubuhkan Malaysia pada tahun 1963, beliau menjadi Perdana Menteri yang pertama dan beliau disebut sebagai bapa kemerdekaan. Beliau ialah Setiausaha Agung Pertubuhan Persidangan Islam yang pertama yang ditubuhkan pada 1969. Zaman kanak-kanak dan kehidupan awal Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman adalah anak kepada Sultan Kedah yang ke-24, Sultan Abdul Hamid Halim Shah, dan isteri ke-6 baginda, Cik Menjalara, dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana Pelamin di Alostar. Dia adalah anak lelaki ke-20 dan 14 bapa. Abdul Rahman muda menghabiskan masa kecilnya di Istana Aisatan yang dibina oleh pekerja Cina, dikelilingi oleh mahkamah attendant. Pada 1909, putera Abdul Rahman bersekolah di Sekolah Rendah Melayu Jalan Baharu sebelum berpindah ke Sekolah Inggeris Kerajaan di Alostar yang kemudiannya menukar namanya kepada Kolej Sultan Abdul Hamid. Seawal 1911, putera Abdul Rahman dan 3 abangnya yang dipindahkan ke Sekolah Depsiring Bangkok. Kemerdekaan Malaya bermula pada tahun 1954. Abdul Rahman mengetuai gerakan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi semenanjung Malaysia. Pentadbiran British tidak sanggup memberi kemerdekaan untuk tanah Melayu tanpa jaminan keharmonian dan persamaan kaum di negeri yang baru merdeka itu. Dalam peranannya sebagai Presiden UMNO, Tengku Abdul Rahman menjalin pakatan dengan Persatuan Cina Melaya untuk menubuhkan Parti Perikatan pada 1955. Pertubuhan India Melaya
menyertai kumpulan itu walaupun mendapat tentangan awal dari ahli UMNO yang enggan mengalu-alukan ahli masyarakat Cina dan India ke dalam parti tersebut. Pakatan itu akhirnya dimenangi hati dan fikiran rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatihah Suryani binti Burham. Nama matrik 290451 akan membentangkan berkenaan dengan slide ini. Pada tahun 1955, pilihan raya kebangsaan pertama telah diadakan dan perikatan yang dipimpinnya muncul setelah beberapa tahun kemudian. Pada tahun itu, Tunku menjadi pemimpin dan menteri dalam negeri. Pada tahun 1956, beliau mengetuai delegasi ke London untuk melobi kemerdekaan Tanah Melayu daripada Britain. Perhimpunan ini di Lancaster House di London pada 8 Februari 1956 telah membawa kepada perjanjian merdeka. Akhirnya, kemerdekaan Tanah Melayu telah diadakan pada 31 Ogos 1957. Tunku telah dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau juga mengetuai perikatan menuju kemenangan dalam 3 pilihan raya umum berturut-turut, iaitu pada tahun 1959, 1964 dan 1969. Antara tahun 1957 dan 1963, Tunku Abdul Rahman berkhidmat sebagai Perdana Menteri pertama Persekutuan dan Tanah Melayu. Manakala di antara tahun 1963 dan 1970, beliau memimpin negara Malaysia yang baru dibentuk. Pada tahun 1963, Tanah Melayu menjadi Malaysia dengan kemunculan Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Pada tahun 1961 pula, Abdul Rahman menyeru negeri-negeri ini untuk membentuk gabungan dan kemudiannya dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada 16 September 1963. Bagaimanapun, tambahan Singapura di Persekutuan terbukti membawa bencana yang meningkatkan kemasukan orang Cina dalam negara. Abdul Rahman bimbang parti Lee Kuan Yew boleh mempengaruhi pengundi di Tanah Melayu, mula menuntut Singapura dikecualikan dari Malaysia. Selepas pertemuan yang tidak berkesudahan antara Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew, Singapura berpisah dan mengisytiharkan kemerdekaannya pada 19 Ogos 1965. Rejim Abdul Rahman tumbang pada tahun 1969 apabila Parti Ikatan kehilangan sebilangan besar sokongannya dalam pilihan raya umum tahun itu. Abdul Rahman kehilangan sokongan dengan orang-orang dalam UMNO yang sangat mengkritik kepimpinannya dan akhirnya sebuah jawatan kuasa darurat menawar negara daripada Abdul Rahman dan mengisytiharkan darurat menyebabkan beliau tidak mempunyai kuasa lagi. Pada 22 November 1970, Abdul Rahman telah meletak jawatan daripada jawatan Perdana Menteri dan seterusnya daripada UMNO pada tahun 1971. Seterusnya, keluarga dan anak. Sebanyak 3 perkahwinan Abdul Rahman yang telah diiktiraf oleh kerajaan. Beliau mempunyai 2 orang anak dengan isteri pertamanya, seorang wanita Cina bernama Mariam Ching, iaitu Tunku Khadijah dan Tunku Ahmad Nerang. Selepas dia meninggal dunia, Abdul Rahman berkahwin dengan pembantu rumah Inggerisnya, Violet Colson. Selepas berpisah dengannya, dia berkahwin dengan Sharifah Roziah Said Alwi Barakahan yang mempunyai 4 anak angkat, iaitu Sulaiman, Mariam, Sharifah, Hanizan, Faridah. Perkahwinan keempatnya dengan seorang wanita Cina, Bibi Chong, kekal rahsia dengan siapa baginda mempunyai 2 orang puteri, Tunku Nurhayati dan Tunku Mastura. Terima kasih. Saya Muhammad Azhari bin Mustafa Bagri. Nombor matriks 290392. Antara sumbangan Tunku Abdul Rahman ketika menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri adalah ketika berdepan dengan beberapa cabaran.
Antaranya adalah yang paling mendesak adalah untuk mendapatkan persetujuan dan juga kerjasama dari rakyat yang pelbagai latar belakang etnik bagi menjalankan asas-asas sebuah negara yang berdaulat, sambil melindungi identiti orang Melayu itu sendiri, dan juga MCA iaitu Persatuan Cina Melayu yang telah diasaskan pada 1952 di tempat di mana penduduk Melayu adalah minoriti. Jadi Tunku Abdul Rahman telah pun bertungkus lumus bagi menghimpunkan semua kaum. Oleh itu, perikatan antara UMNO dan MCA telah menghasilkan kemenangan bagi kedua-dua parti. MIC atau Malaysian Indian Congress membentuk gabungan ini untuk bercakap sebagai wakil bagi masyarakat India menjelang pilihan raya pada 1955. Semua kaum utama kini diwakili dalam perikatan, iaitu entiti politik terbesar yang berusaha ke arah kemerdekaan negara. Kesimpulan dari ini, berdasarkan tugasan, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah bapa kemerdekaan Malaysia. Adalah seorang ahli golongan elit. Seseorang yang dilahirkan dalam kemewahan dan hidup dalam kemewahan sejak awal kehidupannya. Tunku Abdul Rahman adalah seorang pemimpin yang dihormati serta berkebolehan. Beliau cukup bijak untuk membimbing Malaysia ke arah kerajaan dan prestij yang lebih besar. Semua kerja Tunku menunjukkan bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat mementingkan keharmonian kaum serta berjiwa rakyat. Ringkasnya, Tunku adalah seorang yang luar biasa yang ditakdirkan untuk memimpin rakyatnya melalui masa-masa yang sukar, seperti yang sedang dihadapi Malaysia. Kepimpinan melalui kerumitan perkauman memerlukan kebijaksanaan serta kesabaran yang tinggi. Kedua-duanya tidak secara automatik dimiliki oleh pemimpin yang mempunyai pengetahuan akademik atau kefasihan yang tinggi. Walau bagaimanapun, Tunku tidak mempunyai banyak kepakaran. Sifat karismatiknya membangkitkan kepercayaan kepada rakan-rakannya.